senantiasa kurniakan kepada kita yang kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, iaitu nikmat Allah Ta'ala tutupkan keaiban kita. Ini kena senantiasa ingat pada Allah, tuan-tuan Allah. Kita ni banyak aib, kita ni banyak kekurangan, tetapi Allah Ta'ala tutup keaiban kita, Allah Ta'ala tutup kekurangan kita, dan Allah Ta'ala zahirkan kehebatan kita yang akhirnya orang melihat kita hebat. Sebenarnya kehebatan kita itu kerana Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Oleh sebab itu, kita kena senantiasa bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Kau tutupkan keaiban aku. Kena ucap terima kasih ya Allah, kerana Engkau telah menutupkan segala kekurangan dan kelemahan aku. Kena minta, kena ucap dan kena minta selalu kepada Allah, supaya Allah Ta'ala senantiasa menutup keaiban kita dengan senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Ini jangan lupa Nabi ajar kepada kita, Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Ya Allah, Kau tutuplah segala aurat kami, iaitu keaiban-keaiban kita, dan tenangkanlah perasaan dan hati kami. Tuan-tuan mati Allah, yang kedua, saya minta tuan-tuan mati Allah, kita kena senantiasa mempertingkatkan amal soleh kita. Sebab walaupun hidup di dunia ini singkat, tetapi singkatnya hidup ini akan menentukan kehidupan kita di alam barzakh dan alam akhirat. Kalau singkat hidup ini kita tidak mengambil manfaat, takut-takut di alam barzakh nanti kita bermasalah. Bila bermasalah di alam barzakh, pasti akan bermasalah juga di alam akhirat. Oleh kerana itu, tuan-tuan mati Allah, kita jadilah orang yang bijak, iaitu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Nabi SAW bersabda, al-kayyisu, orang yang bijak, man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih, orang yang senantiasa bermuhasabah terhadap perlakuannya. Kita senantiasa kena bermuhasabah setiap hari. Tak kiralah siapa pun kita, pemimpin ke, kita rakyat ke, kita orang kaya ke, kita orang miskin ke, setiap hari kita bermuhasabah. Hari ini apa yang telah aku lakukan, semalam apa yang telah kita lakukan, akan datang apa perancangan kita, supaya kita dapat memastikan kita dapat bawa banyak bekalan untuk di alam barzakh nanti. Yang ketiga, tuan-tuan mati Allah, di samping itu kita perlulah mempertekadkan gaya ibadah kita. Untuk perkara ini, tuan-tuan mati Allah, kita boleh mengambil iktibar apa yang diperkatakan oleh Sayyidina Ali ibn Talib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, sebagaimana terdapat dalam kitab Nasahihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimallahu ta'ala. Dalam kitab tersebut ada memetik kata Sayyidina Ali ibn Talib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Apa beliau kata? Kun indallahi khairan nas. Yang pertama. Yang kedua, kun indan nafsi syarran nas. Yang ketiga, kun indan nas li rajulan minan nas. Kata-kata ini walaupun pendek, tetapi kalau kita memahaminya, bukan sekadar faham saja, kita dapat menghayati melalui penzahiran dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tanpa yakinlah, insya-Allah kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maknanya? Yang pertama, kun indallahi khairan nas. Hiduplah, jadilah kamu, saya, tuan-tuan semua, jadilah di sisi Allah sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya kita cuba sedaya upaya kehidupan kita ni di sisi Allah adalah sebaik-baik makhluk di sisi Allah. Bagaimana tuan-tuan Allah? Kita kena pastikan
apa sahaja yang dikatakan sebagai amal-amal yang saleh, kita perlu istiqamah. Bukan istiqamah saja, kita perlu pertingkatkan. Oleh sebab itu, para fuqaha, para ulama, mereka membahagikan kepada cara kita beribadah. Yang pertama, al-abidu. Yang kedua, al-mutaqarribu. Yang ketiga, al-muhibbu. Apa maknanya itu, teman-teman Allah? Al-abidu. Apa maksud al-abidu? Al-abidu maknanya orang yang menjadi hamba ataupun orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan melaksanakan segala kewajipannya. Ini insya-Allah kita tergolong dalam kumpulan yang dinamakan sebagai al-abid. Segala yang ditaklifkan kepada kita, segala yang dipertanggungjawabkan kepada kita, insya-Allah kita dapat laksanakan, dan namanya adalah al-abidu. Bila kita sudah mencapai al-abidu, kita cuba sedaya upaya untuk mencapai derajat pengibadatan yang kedua, iaitu al-mutaqarribu. Apa maksud al-mutaqarribu? Maksud al-mutaqarribu yang paling mudah, yang fardu kita dah selesai, kita tambah pula yang tatawwu ataupun yang nawafil ataupun yang sunnah, supaya kita mendapat title al-mutaqarribu. Solat fardu kita dah selesai, kita tambah pula dengan sunat-sunat rawatib, sunat-sunat, solat sunat yang lain. Puasa Ramadan kita selesai, kita tambah pula dengan puasa-puasa sunat, Isnin, Khamis, Ayyamul Bid, Ayyamul Sud dan sebagainya. Zakat yang wajib kita dah selesai, kita tambah pula infak yang sunat setiap hari. Maka kalau kita dapat melakukan perkara ini, kita akan diketiga sebagai al-mutaqarribu. Dan ini pun insya-Allah tuan-tuan, semua kita sudah tergolong dalam peringkat al-mutaqarribu. Dan yang ketiga, al-muhibbu. Al-muhibbu ni maknanya apa? Maknanya kita cuba melaksanakan apa sahaja tanggungjawab kita kepada Allah tanpa kita melihat kepada pahala dan ganjaran, tetapi kita hanya melaksanakannya segalanya itu kerana kita cintakan kepada Allah. Martabat yang ketiga ni sangat sukar, teman-teman Allah. Sukar sebab apa? Sebab kita ni manusia biasa. Memang kita buat sesuatu sebab nak pahala, tak salah. Kita buat nak pahala memang tak salah. Kita buat sesuatu sebab kita nak syurga, memang tak salah. Kita buat sesuatu sebab kita hendak dihindarkan oleh Allah daripada neraka Allah, memang tak salah. Tak ada masalah. Cuma kita cuba pertingkatkan lagi martabat yang ketiga. Kita buat apa sahaja kerana kita cintakan kepada Allah. Dan perkara yang ketiga ini perlukan kepada mujahadatun nafsi, kepada training, kepada latihan. Sekarang bersama Allah tadi tuan-tuan boleh rujuklah sejarah-sejarah bagaimana para ahli ulama kita yang terdahulu, para sufi kita, antaranya Rabi'atul Adawiyah. Tuan-tuan boleh lihat sejarah bagaimana mereka hidup, segala-galanya adalah kerana cintakan kepada Allah. Itu yang pertama tadi, tuan-tuan Allah, iaitu al-abidu. Kun indallahi khairan nas, itu yang pertama. Yang kedua, kun indan nafsi syarran nas. Apa maknanya? Hiduplah kamu, jadilah kamu orang yang paling teruk dari pandangan mata kamu terhadap diri kamu sendiri. Tadi perintah kepada kita supaya kita menjadi orang yang paling terbaik di sisi Allah. Yang kedua, diperintahkan kepada kita supaya kita melihat diri kita ni orang yang paling teruk dari pandangan mata kita. Bukan pandangan mata orang, daripada pandangan mata kita sendiri terhadap diri kita. Maknanya apa? Walaupun kita ni orang baik, orang kaki masjid, orang kaki surau, orang kaki datang kelas, orang yang baik, orang yang soleh, tetapi kita pandanglah dengan mata kita tu terhadap diri kita ni orang yang paling teruk. Sebab apa? Supaya kita terhindar daripada masalah penyakit hati. Ini banyak masalah penyakit hati, tuan-tuan Allah. Dia orang baik, datang masjid, dia pun mulalah. Orang tak datang masjid tu orang jahat, dah mula.
dah mula sebab dia anggap dia terbaik. Dah mula dia kaki datang ke kuliah, dia dah mula buruk sangka ke orang sebab dia anggap diri dia terbaik. Oleh sebab itu, untuk menjaga masalah hati ini, kita anggaplah apa saja yang kita buat, walaupun kita tahu itu baik, tapi kita anggaplah itu perkara yang kita lakukan ataupun diri kita ni masih lagi dalam martabat seburuk-buruk orang, supaya kita terhindar daripada masalah hati. Dan yang ketiga, kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah kamu, hiduplah kamu di kalangan manusia daripada kalangan manusia itu sendiri. Maknanya apa? Maknanya kita hidup dalam bermasyarakat, dalam satu komuniti, walaupun mungkin kita ada kelebihan, tetapi kita hiduplah sama seperti manusia biasa juga, supaya kita terhindar daripada masalah penyakit hati, iaitu kadang-kadang kita sombong, kadang-kadang kita takabur. Supaya kita ni tawaduk, walaupun kita ada kelebihan, kita ada kelebihan berilmu, kita mungkin ada kelebihan pandai berkata, kita mungkin ada kelebihan pandai berdalil, kita mungkin ada kelebihan pandai berhujah, kita mungkin ada kelebihan pandai mengurus. Tetapi jadilah kehidupan kita ini seperti manusia biasa juga, supaya kita tawaduk dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang tawaduk, janji Nabi, man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk sama manusia, pasti Allah Ta'ala akan angkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terhormati Allah, saya minta masyarakat di sini khususnya, komuniti di sini khususnya, saya minta mulai hari ini, kalau boleh, bukan kalau boleh, saya minta tuan-tuan buatlah. Ketika mana tuan-tuan ingin membaca Al-Quranul Karim, setiap kali tuan-tuan nak baca Quran, tak kira lah bila-bila masa, setiap kali tuan-tuan hendak membaca Al-Quran, saya minta tuan-tuan bertawassul dengan amal soleh membaca Al-Quran, dengan kita minta kepada Allah 3 perkara. Ini minimal kita minta 3 perkara. Maksud saya apa? Sebelum kita baca Quran, ya Allah, dengan berkat aku baca Quran ini, ya Allah, aku minta padamu, ya Allah. Yang pertama, kita minta pada Allah, yang pertama, ya Allah, islahkanlah kehidupan kami sekeluarga secara khusus. Kita sebagai ayah, kita sebagai atuk, kita sebagai ibu, kita sebagai nenek, kita ada keluarga, kita ada anak-anak, kita ada kaum kerabat. Kita minta dengan berkat kita baca Al-Quran. Al-Quran ni apa? Kalamullahil al-mu'jiz. Kita minta dengan berkat Al-Quran, Allah Ta'ala islahkan. Apa maksud islah? Perbaiki kehidupan kita secara khusus, iaitu kehidupan keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta teman-teman, ya Allah, kita minta dengan berkat Al-Quran juga, ya Allah, islahkanlah kehidupan masyarakat Islam secara umumnya. Kita minta. Sebab apa? Sebab kita hidup ni bermasyarakat, kita hidup ni berkomuniti. Kalau satu masyarakat bermasalah, satu keluarga masalah, dia akan menimbulkan kesannya kepada keseluruhan kehidupan komuniti itu. Jadi tuan-tuan ya Allah, kita tidak boleh nak nafikan. Akhir zaman ini, tuan-tuan lihat dalam kehidupan kita, tuan-tuan dapat lihat betapa teruknya kefahaman agama masyarakat kita. Kita tidak boleh nafikan. Ini realiti kehidupan pada hari ini. Orang komplain macam mana pun, itu dah realiti. Tuan-tuan ya Allah. Jadi tugas kita apa? Tugas kita sebagai hamba Allah, tunjukkanlah perhambaan kita kepada Allah, yang kita merayu pada Allah, ya Allah, islahkanlah kehidupan masyarakat Islam secara umumnya. Yang saya nak beritahu tuan-tuan ya Allah, teruknya masyarakat kita ni sampai peringkat apa? Tempoh hari berlaku sudah 14 hari melahirkan anak, baru nak bernikah. Kita ingatkan 14 hari ni satu tempoh yang singkat lah. Rupa-rupanya ada lagi selepas itu sudah 5 bulan lahirkan anak,
nikah, tuan-tuan ya Allah. Tapi kita lihat keluarga dia macam tak kisah saja. Kita rasa kenapa boleh berlaku seperti ini. Kita tidak putus asa dengan rahmat Allah. Kita tahu rahmat Allah maha luas. Tapi kita rasa kenapa masyarakat seperti ini dalam bab agama mereka tidak serius. Itu pun sebab nak nikah, sebab apa? Sebab nak daftarkan anaknya di JPN. Antara syarat perkara yang perlu dibawa dokumen ke JPN nak daftar nak kena ada sijil nikah. Tak ada sijil nikah tak ada nak daftar. Oleh sebab itu barulah dia nak bernikah. Teruknya tuan-tuan Allah masyarakat kita. Dan yang kedua dan yang ketiga, saya minta sama Allah dengan berkat Al-Quran kita minta juga agar Allah Subhanahu Wa Taala mengislahkan akhlak anak-anak kita dan akhlak anak-anak muslimin di mana saja mereka berada di atas muka bumi ini. Ini kena minta. Akhlak anak-anak kita tuan-tuan Allah di peringkat yang boleh dikategorikan sebagai kritikal tuan-tuan Allah. Yang baik-baiklah kita tak nak bicarakan yang baik. Tahap kritikal tuan-tuan Allah, saya nak beritahu tuan-tuan akhlak anak. Tempoh hari bila nak nikah kena ada wali. Bapa dia dah meninggal ataupun dah meninggal, maka wali akan berpindah kepada saudara lelaki si ibu sebapa. Dia ada abang seorang. Dia bermasalah antara adik perempuan dengan abang. Akhirnya abang tu tak mau jadi wali. Tak mau jadi wali. Kita pujuk. Dan kita minta ibu dipujuk. Ibu tu dalam hati Allah dan akan merayu kepada anak lakinya supaya menjadi wali. Tuan-tuan, apa yang terjadi? Kita rasa begitu sedih dalam hati Allah. Apa anak laki dia kata? Boleh? Saya boleh jadi wali kepada adik perempuan, kepada adik dia dengan satu syarat. Selepas ini putus hubungan saya dengan ibu. Allah. Anak putuskan hubungan dengan ibu. Allah. Ibu itulah syurga dia. Berlaku tuan-tuan mati Allah. Akhlak seorang anak. Ini akhlak seorang anak. Berlaku tuan-tuan mati Allah. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, tugas kita. Apa yang berlaku memang berlaku. Tugas kita kena minta pada Allah. Bantulah ya Allah. Islahkanlah akhlak anak-anak kita dan akhlak anak-anak muslimin secara keseluruhannya di mana saja mereka berada di atas muka bumi ini. Ini 3 perkara saya minta untuk mati Allah. Saya merayu kepada tuan-tuan. Buatlah setiap kali nak baca Quran, tak kenalah baca Yasin ke, baca apa ke. Setiap kali nak baca Quran, minta 3 perkara itu. Itu salah minimum. Kalau tuan-tuan nak tambah lagi, yang keempat, yang kelima, silakan. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita buat ini, insya-Allah Allah Ta'ala akan kabulkan. Pertama Allah mewujudkan kemaafan di atas segala kesalahan dan kekurangan, insya-Allah kita bertemu di kuliah-kuliah yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih on lagi? Ya betul. Okay. Nanti lepas baru Ustaz boleh bagi saya lah. Okay. Ini bateri ada ke? Tu ada. Penuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah, berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah. Dan dalam pada masa yang sama juga, tuan-tuan, kita bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah pada tengah hari ini ingin mengajak pada tuan-tuan sekalian untuk menjadi mukmin yang bijak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapakah mukmin yang bijak, tuan-tuan dirahmati Allah? Untuk menjawab persoalan ini, di sana ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul mu'mini akyas, qala aktharuhum lil maut dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, ulaikal akyas, rawahu Ibnu Majah. Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah di kalangan orang yang beriman itu orang yang bijak? Nabi SAW bersabda, mereka yang banyak mengingati akan kematian dan mereka mempersiapkan untuk menghadapi kematian, ulaikal akyas, mereka itulah mukmin yang bijak. Mereka itulah mukmin yang pandai. Mereka itulah mukmin yang cerdik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara fitnah di dalam kubur yang pasti kita akan hadapi, antara fitnah yang terbesar adalah persoalan daripada munkar dan nakir.
Pasti kita akan hadapinya itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Munkar dan nakir siapa tuan-tuan mati Allah? Dalam kitab Kashful Ghummah yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Daud bin Abdullah Al-Faltani rahimahullah ta'ala, dan kitab tersebut dia menyatakan bahawa munkar dan nakir adalah makhluk Allah yang antara tugasnya adalah untuk bertanya kepada penghuni kubur. Munkar dan nakir sifatnya bagaimana? Dalam kitab Kashful Ghummah menyatakan bahawa warnanya kehitaman, berbulu lebat sehingga mencecah ke bumi. Suaranya seperti guruh ketika kita dengar ketika hendak hujan. Matanya tuan-tuan mati Allah seperti kilat ketika hujan. Tangannya diperbuat daripada besi. Andai kata tangannya itu memukul gunung yang besar di atas muka bumi ini, akan hancur leburlah gunung tersebut. Malaikat inilah tuan-tuan mati Allah akan datang kepada kita, yang akan bertanya kepada kita. Mereka akan bertanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan, bagaimana mungkin untuk kita boleh menjawab Allah adalah Tuhan aku, sedangkan ketika kita hidup di atas muka bumi ini, kita sombong kepada Allah. Kita tidak taat kepada Allah. Allah Ta'ala perintah, kita tak mahu buat. Allah Ta'ala larang kita buat. Bagaimana untuk kita boleh menjawab Allah adalah Tuhan aku? Mereka akan bertanya lagi, tuan-tuan mati Allah, Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Bagaimana mungkin untuk boleh kita menjawab Nabi Muhammad itu adalah nabiku, sedangkan ketika kita hidup di atas muka bumi ini, kita tidak menzahirkan kecintaan kita kepada nabi kita. Nabi dihina, kita tidak ada perasaan cemburu terhadap perkara tersebut. Bagaimana untuk kita boleh menjawab Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita? Mereka akan bertanya, Man imamuka? Siapa imam kamu? Bagaimana mungkin untuk boleh kita menjawab Al-Quran itu adalah imamku, sedangkan ketika kita hidup di atas muka bumi ini, kita tidak mampu membaca Al-Quran. Kita tidak mahu mendalami ilmu Al-Quran. Kita tidak menzahirkan perintah Al-Quran dalam kehidupan kita. Bagaimana tuan-tuan mati Allah untuk kita nak menjawab ketika ditanya oleh munkar dan nakir? Oleh sebab itu tuan-tuan mati Allah, mimbar pada tengah hari ini ingin mengajak pada tuan-tuan, jadilah, hiduplah di atas muka bumi ini sebagai hamba kepada Allah. Hiduplah sebagai hamba kepada Allah. Hiduplah sebagai hamba kepada Allah, bukan hamba kepada dunia, bukan hamba kepada pangkat, bukan hamba kepada kemewahan, bukan hamba kepada kefakiran, bukan hamba kepada kemiskinan, bukan hamba kepada kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tapi hiduplah sebagai hamba kepada Allah. Jadilah sebagai ayah-ayah yang soleh. Jadilah sebagai bapa-bapa yang muslih. Jadilah masyarakat yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan itu tuan-tuan mati Allah, Allah Ta'ala senantiasa bimbing kita. Ambillah kesempatan sisa-sisa umur yang Allah Ta'ala masih kurniakan kepada kita, untuk kita senantiasa mempertingkatkan amal-amal soleh kita, dan senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala istiqomahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah, dan istiqomahkan kepada kita di dalam meninggalkan segala larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-73.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dan orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasuk-pasukan, sehingga apabila mereka sampai ke syurga yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengalu-alukan mereka dengan kata-kata, salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal kamu di dalamnya. Mereka pun masuk. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمد سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba-hamba Allah sekalian, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara waktu sahaja. Akhirat jugalah tuan-tuan, tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri kita semua daripada siksaan api neraka Allah yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Huzain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya
radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnati wal jamaah, aliran al-asyairah wal maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkan diri kami, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Amlak al-Haris al-Syari'atik Al-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'ala Johor Darul Ta'azim, kepada Raja Zahid Sofiah binti Al-Marhum Sultan Idrisha Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail ibn Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdhulil kafarata wa mubtadi'i sayyiati wal musyrikin wa kull man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin waqdi dayna 'anil madinin wa asin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiya wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.